Assalamualaikum dan kita kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, Jumaat yang bercahaya 25 Oktober. Bersama dengan 21 Rabiul Akhir untuk anda, penuh keindahan kepermaian hijau yang memukau. Ya, kan? Ya. Lalang tu pakai baju hijau hari ini, hijau muda sedikit. Harap-harapnya yang muda, yang tua, sesiapa sahaja pun, lapisan masyarakat yang menyaksikan kami di Malaysia hari ini, kita harapkan yang terbaik. Salam Jumaat yang penuh barakah juga untuk anda semua. Macam biasa, intipati kami mula dengan perkabaran, sama ada di Dadak Akhbar yang menarik ataupun yang kurang menarik, ataupun informasi berkaitan dengan apa yang anda perlu fahami. Tapi yang istimewanya kami nak bawakan hari ini, kita nak kongsi tentang ini dia istiadat perkahwinan diraja yang baru sahaja berlangsung. Saya bacakan sedikit petikannya dari Berita Harian. Silakan. Okey, Tengku Muhammad Iskandar dan juga Tengku Natasha Puteri Selamat diijab kabulkan. Ini berlaku di Kuantan. Putera Sultan Pahang, Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar, Riayatuddin Shah dan juga pasangannya Tengku Natasha Puteri Tengku Adnan selamat diijab kabulkan pada jam 8.50 malam dengan penuh istiadat diraja yang berlangsung di Balai Mahkota Istana Abdul Aziz. Itu dia, ibaratnya bagai pinang di belah dua, bagai cincin permata yang sama penuh cantik, sama adat padan. istiadat yang sungguh indah dalam rangkuman budaya. Ya. Itu berkaitan dengan istiadat perkahwinan. Yep. Dan itu juga nak kongsikan. Kali ini anda perlu waspada kerana amaran cuaca panas tahap 1 telah pun dikeluarkan di 7 kawasan. Ini perancangan yang perlu kita perhalusi nak ke mana-mana kan hujung-hujung tahun. Sebab pengalaman kita lah, walaupun di Lembah Kelang ini terasa bahangnya memang dahsyat. Luar biasa. Kalau kita memandu tu memang terasa berpeluh dahaga. Dan tidur malam pun kalau anda bangun pagi mungkin tidak ada sebarang alat teknologi moden, akan terasa bisa pagi memang sejuk, tapi pagi pun dah 6.30 pun dah rasa macam tak sejuk ni, panas ya. Itu belum lagi di kawasan memang kritikal dengan memang terkenal kawasan yang panas. Kalau anda ke Perlis, saya pernah sampai di situ, katanya hampir 40. Tapi kata mereka itu biasa sebab ada lagi suhu yang tinggi pernah mereka alami. Okey, 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut di kawasan yang telah pun disebutkan. Anak saya semalam 3 kali hidung berdarah. Panas sangat. Saya mungkin juga nak pesan kepada ibu bapa di luar sana lah kan. Anak kena pesan selalu minum air, letak air tepi tu biar sentiasa dia hydrate sikitlah badannya. Okey, bahan-bahan juga. Pihak sekolah pastikan mungkin terpaksa batalkan aktiviti yang ada aktiviti luar lah. Mungkin petang tu kena susun kembali untuk keselamatan murid. Kita takut nanti stroke haba yang memberikan impak keselamatan pada mereka. Itu berkaitan dengan cuaca panas. Yep, panas lagi Anugerah Sri Angkasa 2024 yang akan berlangsung pada hari esok. Masya Allah, saya berdiri di sebelah calon yang merangkul 5 kategori ini yang membawakan satu sinar insya Allah. Bukan saya, tapi saya mewakili rakan-rakan lah. Alah, saya suka sebab awak masih lagi menyebut tentang rakan-rakan. Saya lupa nak sebut, kita ada 2 orang lagi. Ni dia Fariha On juga tercalon. Kemudian Fiza Sabjahan. Awak 2 gambar awak dekat situ. Melampau-lampau ya. Alright, ni dia calon pengulas TV terbaik. Apa pun kita harapkan rakan-rakan kita. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, untuk Anugerah Sri Angkasa pada kali ini didominasikan oleh warga kerja ataupun selebriti, personality ataupun talent-talent daripada Media Prima sendiri. Media Prima ada 70 pencalonan. Termasuklah sahabat kita di depan ni untuk kategori MCP terbaik, Sarah Fuad. Wah, okey, kita ucapkan yang terbaik kepada semua. Sebab kita yang paling penting membawa nama syarikat lah. Betul. Terima kasih Top 5 ABP pengacara popular. Allah, hai. Saya harapkan yang terbaik untuk rakan-rakan. Esok Anugerah Sri Angkasa akan berlangsung. Lakaran sejarah orang di sebelah saya. Boleh tak kalau saya nak sebutkan sikit apa anugerah yang tercalon untuk Fetri Yahya? Sekejap, saya ada sedikit informasi. Ini dia. Untuk Fetri Yahya sahaja, ialah sebab dia host kita. Kita kenalah cerita sikit. Merangkul 5 pencalonan di Anugerah Sri Angkasa selepas dinobatkan sebagai ikon bahasa. Okey, yang pertama, kalau saya salah betulkan ya, 4 kategori ini untuk Anugerah Sri Angkasa: bicara wara TV terbaik melalui aduan jiwa, montaj TV terbaik melalui aduan jiwa, 2 pencalonan melalui pengacara TV terbaik iaitu program Jejak Rasul 2023 dan juga aduan jiwa, pengulas TV terbaik melalui program aduan jiwa, Hati Tertinggal di Syria. Itu ada lagi yang lain tertinggal? Kategori radio ada juga. Iya ke? Okay. Masya Allah, radio pun dia. Masya Allah. Okey. Apa pun kita harapkan yang terbaik. Ya? Betul. Okey. Awak suka kucing? Kucing saya suka bagi makan, tapi nak belai tu saya macam bukan takut.
macam saya bulu alas sikit. Ada setengah memang ada alergi dan sebagainya kan. Tapi saya rasa anda pun terlalu di FYP ataupun feed anda. Baru-baru ini ada seorang jejaka ini menyelamatkan kucing yang hampir lemas di sebuah kolam berdekatan, kolam mancing katanya. Jadi jom saksikan sedikit klip video ini sebelum kita bawakan tentang topik inspirasi ini. Kucing bawa hidung, Rima bawa hidang, masuk tempat orang, bawa otak bukan pisau. Naik bukit angku cakap ayah jangan risau, turun bukit pucat dengar 3 miau. Kucing bawa tidur, Rima bawa ngigau, masuk tempat orang bawa otak bukan pisau. Tolak pintu gua, 3 kerat tenaga, kosong tak dijaga sampai datang 3 naga. Ingat nak berlaga tapi takkan boleh menang, menang dengan otak tak mesti dengan pedang. Sebelum jadi naga ikan koi renang-renang, kura-kura salah jawapan tu naik berang, panggil 5 kawan atau biar pergi laju, risaukan perkara temeh kita tak. Itu dia, bukan senang ya, sebab menjadi wira dalam kelas yang tersendiri. Dan nak bawakan Muhammad Alif Haikal, Muhammad Nur Afandi. Ya, bersama dengan kucingnya yang alhamdulillah diselamatkan. Ini sebenarnya kita nak tahu juga cerita di sebalik kan. Kita buka sikit pagi Malaysia hari ini dengan satu hero yang tidak didendang. Sebab apa tidak didendang? Saya sangat kelakar bila baca komen yang ada dekat video FYP itu. Saya tak tahu perasaan awak, tapi sebelum tu apa khabar? Khabar baik. Baik. Umur usianya berapa? 20. 20. Sebaik kita. Okey. Okey, anda memang pecinta kucing? Boleh kata macam tu lah. Ada bela kucing tapi tak adalah. Tak ada macam mana sangat kan? Okey, tapi detik anda jadi wira tu macam mana? Bermula macam mana kisahnya? Dia asalnya kucing ni makan makanan dalam plastik. Plastik tu mempunyai makanan kucing tu lah. Okey. Kemudian dia makan. Lepas tu kepala dia sangkut dalam plastik tu. Dia dah jalan tu dia dah tak nampak apa kan. Tu yang dia masuk dalam kolam. Okey. Macam mana boleh perasan masa tu awak tengah buat apa? Tengah mancing masa tu. Okey. Kemudian bila mula nampak, orang cakap kucing tu nampak biasa je dia berenang. Tapi mungkin air dah masuk dalam plastik tu, dia dah tak boleh nak bernafas apa semua kan. Dia dah mula turun naik tengah timbul. Itu yang saya macam. Sekejap saya nak tengok detik macam mana awak terjun ke, awak macam apa? Okay, masa tu tak tahu kedalaman kan. Okey, macam mana awak boleh dalam masa berapa saat sempat fikir ataupun memang masa tu tak ada. Masa tu saya bangun, saya tengok kucing tu dah macam tu, saya terus pergi je. Terus orang cakap terjun je. Tapi tak fikirkan macam tu, nanti bahaya dalam ni kan? Dalam ke tidak kadang ke? kaca kan, walaupun cetek tapi mungkin kaca ke apa. Maknanya masa selamatkan tu terus buka plastik tu, dia terus lari Dia dah terus kan? lari, ya. Kan? Okey, yang saya kelakarnya sekarang ni, kenapa kita cakap hero tidak didendang? Sebab dalam ruangan komen pun orang salah orang je. Ramai yang cakap Roy Bandel. Orang lain dia buat kerja, orang lain dapat nama. Kelakar lah. Okey, apa reaksi anda? Macam mana? Yelah, macam ruangan komen tu penuh dengan orang lain. Benda tu macam tak jadi masalah pun dekat saya sebenarnya. Ya. Sebab muka sama sangat kot. Kan? Muka sama sangat. Sambil awak cerita pasal kucing ni, awak memang pemancing tegar ke macam mana? Ya, betul. Paling jauh pergi, adakah hanya di situ je ataupun ada Adalah orang sampai pergi, ke? cakap, pergi ke Semenyih macam tu lah, paling jauh pun. Berapa lama masa paling lama diperuntukkan untuk mancing ni? Masa paling Tak sampai 5-6 jam? lebih kurang lah. Oh, minat kesabaran orang Sabah ni. betul, Lepas tu kan? dia boleh selamatkan kucing. Kucing ini bukan kucing yang awak dah pernah bela kan? Kucing Bukan. ini yang diselamatkan. Jadi lepas ni akan menjadi kucing yang awak jagalah. Ke letak kat rumah ke kat mana kucing Dia ni? kucing ni kolam punya. Kolam pancing tu yang punya. Oh, jadi ni bawa jadi, dan awak akan hantar betul. semula. Sebab kucing ni ada yang bela. Okey. Okey, nasib baiklah awak cepat perasan ya. Betul. Sebenarnya kan benda ni pun boleh bagi tahu kita tentang jangan letak makanan kucing dekat plastik kot kan. Lebih baik dekat tempat Tupperware ataupun bekas lah, bekas yang tidak akan menyebabkan risiko-risiko seperti itu. Kita tak Takut dia fikir tersangkut ke kadang-kadang. tercekik ke semua kan. Tak terfikir. Okey, lepas benda tu tular kan, apa reaksi penerimaan mungkin mak bapak ke kata, mak panggil apa? Alif. Alif. Alif, kau dah popular. Macam dah tahu apa reaksi. FYP, Lip. Macam tu. Macam terkejut lah benda tu, bangun pagi kan tengok komen apa, like dia menarik kan. Siapa yang post dan record? Yang record tu member, dia post dekat dia punya akaun dulu. Dan saya minta video tu, saya repost balik dekat akaun saya. Okey. Yang viral tu di akaun awak Akaun lah. saya, Tapi kalau ikutkan naluri menyelamatkan ni perlu semua orang ada, betul tak Alif? Betul. Jadi macam mana awak lepas ni mendorong awak lah untuk kalau ada peluang ke nak membantu apa jua situasi lah kritikal kan, tak kisahlah haiwan ke manusia, kita kena berusaha sebaik mungkin.
Kadang-kadang bila kita dekat dalam situasi tu kan, kita punya judgement ataupun keputusan kita yang betul-betul kena buat kan. Betul. Masa tu memang awak seorang saja yang memang merelakan diri untuk turun? Masa tu yang tengok adalah 2-3 orang. Tapi mungkin kita faham lah diorang datang jenis naik kereta, tak nak basah kan. Yelah. Tapi awak basah sampai ke... Sampai ke dada juga kan? dada. Sampai ke dada juga. Kepala je tak kena tu. Jadi kawan dia macam mana? Wow, Alif ataupun dia macam terkejut ke macam mana? Kawan-kawan yang rakam tu semua. Dia orang sendiri pun terkejut saya rasa. Sebab orang mesti pun tak sedar. Tapi risiko awak fikirkan masa tu mungkin lemas ke ataupun macam terjatuh ke? Ke terfikir kucing kat rumah? Terfikir tak ada pun macam sebab kolam tu saya biasa juga masuk. Biasa juga. Okey. Okey. Tapi hasil pancing kan pada hari itu macam mana? Hasil adalah sikit. Mungkin lepas ni melimpahlah rezeki sebab dah InsyaAllah. Amin, insyaAllah. membantu haiwan ni kan. Sebab kadang-kadang kan mereka yang ada kucing yang dibela dekat rumah, dia macam terfikir juga kan, kalau kucing saya jadi macam ni macam manalah kan. Nak tanya sikit, Alif dah masih belajar ke kerja? Kerja. Bidang apa tu? Saya kerja, saya banyak buat part time, tolong kawan-kawan. Tak minat berniaga? Niaga saya. Oh, okay. Kemahiran apa sebenarnya yang Alif ada ni? Kemahiran saya sendiri pun saya tak tahu kemahiran apa. Tak, maksud saya suka buat teknikal Kelakar ke, dia macam mekanik ke apa. Kalau dulu saya banyak ambil bahagian orang cakap domestik. Bahagian domestik ni pembinaan. Pembinaan. Kalau zaman sekolah saya ambil pembinaan. Okey. Sebab sekarang ni kita dah sebesar itu kan bidang TVET ni Sebenarnya banyak ada masa depan yang peluang besar. kan. Tak nak ambil kelas khusus formal ke? Khusus. Sebab kalau bagi saya belajar saya kurang sikit. Tak nak belajar benda yang teknikal lah. Saya sukalah kurang berbual yang tu. dengan awak Alif. Macam sembang-sembang kedai kopi kan. Saya suka. Tarik satu. Tarik. Okey, jom kita nak tunjuk sikit kucing. Tadi dia agak berbunyi, kita takut dia stres kan kucing ni. Kenapa Tapi dia tadi, senyap dah. apa pembacaan awak bila kucing tadi dia macam takut-takut, dia bunyi ni nampak diam je? Sebab bagi saya sebab dia liar, bila dah terkurung mungkin dia rasa macam tekanan. yelah. Dia bising. Dia diam ni awak ke sebab Tidur awak ke? ada? Dia tidur. Tidur. Dia dah penat tadi. dia Dia bangun. tidur. Dia bangun dah tu. Okey, so ada nama ke tak ada? Dia masih lagi kita panggil dia Oyen ke? Masih Sebab dia panggil Oyen. Oyen lah kan. Ke nak bergabungan awak dengan Oyen? Olive. Oyen ada Olive. Okey. Jadi itulah dia masa umur 20 ni, itulah sama-sama kita berbual tentang kucing apa semua ni. Apa impian anda untuk tahun 2025 ni? Dah masuk umur 21 ke macam mana? Impian saya. Nak ada bengkel sendiri ke? Nak ada macam mana ke? Pening nak jawab. Tak sangka soalan ni dia keluar. Cukup untuk lepas diri sendiri family cukup lah. Tak payah nak apa. Mana tahu lepas ni berkat anda menolong InsyaAllah. sama makhluk kan, ada rezeki yang terbuka. Kalau ada rezeki untuk saya, insyaAllah saya terima. Kalau Awak tak ada anak tu, nombor berapa? Saya nombor bongsu, nombor 5. Oh ya. Manjalah kan? Manja. Okey. Mak ayah ada lagi. Ayah saya tak ada, mak saya ada. Oh, maknya. Okey, Itulah. kira salah maknya. Maknya ada datang ke kat sini? Mak saya tak ada. Oh, tak ada. Datang dengan adik-beradik Oh, itu dia kan. Mak tengok dekat rumah lah ni. Mak, masuk TV Mak, Alif. Kan? Siapa tahu usaha dan juga niat yang baik, perasaan empati untuk menyelamatkan kucing kan. Hari ini berada di Malaysia hari ini untuk berkongsi cerita kejap. inspirasi ni. Awak sesuai juga jadi pegawai perhutanan. Minat? Pegawai perhutanan kau. Kalau bawa pelancong masuk hutan ke, taman rimba ke, tak nak? InsyaAllah boleh cuba. Kalau ada peluang. Sebab saya mancing kan, promosikan agro. Okey, Ani betul dia tengok kategori watak ni sesuai kerja apa? Saya suka dia memang sesuai dengan pekerjaan dia yang tengah freelancer, tolong kawan, sebab dia sangat cepat untuk adapt dengan situasi. Macam hari ni kita baru je bercakap dengan dia tapi sangat senang untuk berbual, Saya macam berbicara. terbayang kalau tiba-tiba kita rosak, seekor awak akan datang segera. Terima kasih banyak-banyak kita okey. ucapkan. Ini dia Muhammad Alif Haikal M. Nur Afandi. Ini dia cerita yang telah pun viral baru-baru ni, menyelamatkan seekor kucing yang hampir lemas. Terima kasih untuk niat itu, perasaan empati yang baik. InsyaAllah kita harapkan dengan niat ini banyak lagi rezeki. InsyaAllah. Untuk Ada Alif. nak nyanyi apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Terima kasih kepada anda semua juga. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami kerana sekejap lagi kita akan bincangkan tentang soal wang. Kali ini tentang Isu yang berat, pemulihan dan juga penstrukturan hutang individu selepas dibebas bercerai.
Baik, topik ni lemaslah sikit lah. So hutang ni memanglah kita memang rancang sesuatu, tapi ada waktunya mungkin kerana pelbagai faktor kita terjerat dengan hutang ataupun hutang itu semakin bertimbun. Betul. Kita nak bicarakan bagaimana dalam soal hari ini pemulihan dan juga untuk strukturkan hutang individu. Ya, bukan sahaja mereka yang lepasan umur 40-an. Sekarang ini bawah 25 tahun pun pernah dan ada kes-kes yang melibatkan mereka diisytiharkan muflis, tidak tahu ataupun mungkin kurang pendedahan. Ilmu kita terlalu ikutkan sangat nafsu untuk membeli dan kemahuan ini. Seandainya anda rasa terbeban dengan hutang ataupun memang nak mencari ruang untuk refinance sebagainya, tetapi tak ada cara, kadang kita mungkin ambil jalan yang singkat, kita mungkin pinjam dengan yang tak berlesen. Okey, akhirnya kadang-kadang ada juga yang jadi mangsa menjadi guarantor, mangsa menjadi itu dan ini, akhirnya kita terperangkap. Baik, kita nak cari ruang sebaik mungkin untuk berbincang isu ini bersama dengan Encik Muhammad Durrani Aizat Samuel, Ketua Pegawai Operasi untuk Second Chance Consolidations yang Berhad. Nampak macam macam siapa? Penonton kena komen. Penonton kena komen dekat ruangan komen kami. Agak-agaknya tengok Mr. Durrani ni macam siapa, kan? Okey. Habib. Mr. Durrani, terima kasih sangat-sangat bersama dengan kami. Kita ada seorang yang arif tentang perkara ini, yang dah ada dalam bidang ini, dan kita juga bawakan kepada anda seorang yang pernah berada pada fasa yang cukup getir sekali apabila terpaksa menyelesaikan hutang dengan hutang yang akan dikongsikan. Puan Azah, nama samaran, yang kini berada di talian bersama dengan kami. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum, Puan. Puan dengarkan saya? Waalaikumsalam. ya. Okey. Mungkin Puan dapat ceritakan bagaimana boleh terjebak ataupun ditimbun oleh hutang yang tak dijangka ni. Mula-mula saya merasakan bukan satu bebanan lah bagi saya benda tu. Sebab saya mampu untuk membayar semula apa yang telah saya pinjam. Tapi setelah beberapa lama, hutang tu semakin menghempit saya. Dan saya memang tidak berkemampuan untuk membayar semula. Sehinggalah saya mendapat surat perintah mahkamah dan sering dihubungi oleh pihak-pihak bank yang mana saya berhutang, sentiasa menghubungi saya. Saya tak pastilah sama ada dari pihak bank sendiri ataupun satu pihak yang telah dilantik oleh pihak bank, dan seakan-akan macam mengganggu dan macam memaksa saya untuk melunaskan bayaran. Kalau mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami berapa jumlah hutang? Saya yang untuk satu pihak bank tu saya berhutang sebanyak 25,000. Dan lagi saya ada dua dalam masa yang sama, saya juga ada berhutang dengan satu lagi pihak bank, iaitu tak berapa banyaklah, ada 13,000. Baik Puan, ketika dihimpit hutang ni, ada tak Puan rasa macam mendapat maklumat ataupun nasihat yang salah pada orang lain? Ataupun tak sempat jumpa orang yang pakar untuk bimbing? Ya? Kadang-kadang kita dapat maklumat nasihat yang salah kan daripada orang yang mungkin pakar, bukan pakar. Macam mana Puan alami benda tu ketika kesusahan tu? Ya, ada juga saya dapat nasihat daripada kawan-kawan, daripada rakan-rakan sekerja, daripada pihak atasan sekolah saya juga pun ada. Saya bekerja sebagai tukang guru, dan ada juga pihak atasan sekolah saya yang mencadangkan macam ni, tapi semua tidak membantu saya. Saya rasa memang sehingga saya dihimpit bebanan yang amat mendatangkan stres dalam hidup saya pada masa itu, kerana saya akan disabitkan dengan istilah bankrupt ni. Bila saya disabitkan dengan istilah bankrupt ni, secara automatically sebagai pegawai kerajaan, saya akan kemungkinan besar saya akan dikenakan tanda tertib. Tindakan tanda tertib. Okey, sedikit sebelum kita bersama dengan Mr. Durrani ataupun Cik Durrani kita, formula yang digunakan oleh Puan sendiri sehingga sekarang ini dapat menyelesaikan hutang-hutang yang ada sebelum ini. Mungkin secara ringkasnya kongsikan terlebih dahulu Puan. Ya, dengan cara saya minta bantuan dengan suami, saya pun cuba meminta bantuan daripada pihak Second Chance, dan mereka memberi pandangan kepada saya cara untuk membayar hutang-hutang tersebut, dan akhirnya saya dapat menyelesaikan masalah saya. Syukur Alhamdulillah sehingga kini
saya tidak terbeban lagi dengan hutang-hutang tersebut dengan bantuan pihak second charge. Baik, terima kasih kepada Puan Azah berkongsi pengalamannya. Jadi tanyalah kepada Cik Durrani ya. Ya, saya. Ataupun Cik Habib. Itu dah kita nak, kalau boleh hutang ni pun perlukan ada ilmu ya untuk membayar. Betul. Bukanlah kita main bayar, tapi mungkin ada perancangan. Apa mungkin dapat diberikan barangkali formula asas. Cara kita nak terima dan untuk memulakan langkah pertama untuk bayar hutang tertunggak ni. Sebenarnya kita kena tahu berapa banyak yang kita hutang tu dan apa kemampuan kita untuk menyelesaikannya nanti. Jadi macam mana soalan tadi, minta maaf. Ya, cara asas. Tingkat awal sekali. Kalau nak selesai untuk menyusun hutang tu dia ada beberapa cara lah, macam sama ada kita fokus kepada antara yang rate yang tinggi dulu. Kita lebihkan bayaran daripada situ. Memang pada awalnya kita perlu macam ikat perut sikit lah untuk selesaikan tu. Tapi kita selesaikan mana yang rate lebih tinggi, fokus lebih lagi pada lebih tinggi tu. Kemudian bila dah selesai itu, jumlah yang sama kita guna untuk komitmen tu kita transfer kepada yang hutang seterusnya. Dan seterusnya begitu. Okey. Kalau kita melihat kepada situasi Puan Azah tadi kan, ada hutang 25,000 kemudian 13,000 dengan dua bank yang berbeza. Jadi apakah formula yang paling sesuai untuk fokuskan kepada situasi seperti ini? Sebab ini saya rasa ramai dalam kalangan anak-anak muda pun dah boleh buat pinjaman puluhan ribu ni kan. Apabila mereka layak aja mereka dah boleh buat. Sebelum nak ke fasa bankrupt, kan dikategorikan dalam itu, apa solusi formula yang paling senang? Macam Puan Azhar tu saya ingat saya lah, pada asalnya jumlah hutang yang dia ada tu lebih tinggi sebenarnya. Okey. Tapi kami nasihatkan dia untuk minta pengurangan daripada institusi kewangan terbabit tu untuk buat penyelesaian tu. Prosedur tu akan dilakukan oleh pihak second chance ke ataupun individu sendiri? Individu kami akan beri nasihat, tapi individu tu yang kena buat. Sekarang pihak ketiga tak boleh. Wakil, Betul, pihak ketiga tak boleh. Kami juga beri konsultasi lah kepada pelanggan-pelanggan ni kan. Ya, jadi dalam kebanyakan kes, apa yang menyebabkan mereka ni hilang arah ataupun buntu? Kerana faktor bila tak bayar langsung akan bertambah lah kan, mungkin kadar faedah dan sebagainya. Macam Puan Azhar kata tadi, awal-awal dia kata okey dia mampu untuk pembayaran semua tu. Cumanya dia mungkin dah ambil komitmen tu pada tahap yang dah maksimum yang dia mampu. So bila ada berlaku satu perkara, macam contohnya ada pelanggan ni, ayah dia tak sihat jadi terpaksa ambil cuti tanpa bergaji sebagainya. Sebabkan tu menyebabkan bayaran komitmen itu terculas lah. Okey, ini juga kita kongsikan bersama dengan anda kan, peraturan 50-30-20. Mungkin Cik Durrani nak kongsikan bersama dengan kami supaya kita ada satu sistem yang lebih baik untuk merancang kewangan kita. Betul, ni lah kongsikan ni nisbah perbelanjaan bulanan kita sepatutnya lah. 50% ni daripada keperluan kita macam beli barang rumah dan sebagainya, standby untuk family dan sebagainya. Tu 50% sewa termasuklah. Betul, 50% sewa kereta, sewa rumah, semualah kat situ. Betul, keperluan asas kita lah. Kemudian 30% ni keperluan 20% tu macam kita punya simpanan dan juga investment kita perlu lakukan lah. Insurans? Betul, insurans pun dalam keperluan tu lah. Insurans dalam keperluan. Tapi kalau simpanan ni maknanya kalau labur emas dan sebagainya lah. Okey. Dan saving untuk retirement plan kita jugalah nanti. Biasanya orang yang 20% ni dia terus masuk dekat kehendak tu kan. Dia dah skip yang 20% tu kan. Jadi dia lebih kepada kehendak punya ni lah. Tabung kecemasan kita dekat simpanan Simpanan tu. Simpanan, okey. Tapi orang banyak diuji lah kadang banyak tawaran menarik kan untuk upgrade lifestyle tu yang paling bahaya. Macam mana kita nak bertahan diri daripada tidak terjebak membuat hutang baru untuk mungkin tahun baru dah cakap mungkin perabot baru ke, kereta baru, cinta baru contohlah. Cinta baru. Contohlah. Cinta baru makan kos juga. Sebenarnya okey je, macam penggunaan kad kredit pun sebenarnya memang banyak orang terculas sebabkan kad kredit, tapi sebenarnya penggunaan yang betul ni dapat membantu kita juga dari segi cashback, reward dan poin sebagainya. Betul, contohnya macam bila kita bayar minyak kita guna kad kredit. Contohnya bajet yang kita guna RM200 atau RM500 untuk minyak setiap bulan tu, instead of bayar cash terus, kita bayar dulu guna kad kredit, lepas tu kita bayar kepada
kad kredit tersebut. Saya rasa kena ada disiplin diri sendiri kot kan. Kadang-kadang ada setengah orang tu bila mereka tidak tahu mengawal, itu yang mengelakkan daripada individu ini memegang kad kredit. Betul. Kan kad kredit ni sebenarnya dia boleh jadi satu yang baik tapi boleh juga menghancurkan diri anda. Betul. Kan? Begitu juga dengan loan lah, dia sebenarnya kemudahan lah sebenarnya. Kemudahan sebenarnya. Okey, jadi mungkin kerana peringkat awal mungkin yang dalam dunia bisnes mula-mula macam okey, tapi sebabkan ketidakmenjadian perniagaan berkenaan kan. Jadi adakah peniaga juga ramai datang untuk membuat buat masa ni kami lebih kepada individu. Lah. Kami belum. Cumanya kadang-kadang ada minta tanya nasihat tu, kami boleh beri nasihat dan juga kami aturkan kepada institusi yang buat untuk ni lah, perniagaan. Okey, kalau contohlah mereka yang mendengarkan pada hari ini juga berada dalam situasi yang lebih kurang sama macam individu Puan Azhar tadi, apa prosedur pertama yang perlu mereka fahami jika nak mendapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan daripada pihak Encik Nurani? Biasanya bila dia datang kepada kami, pelanggan datang kepada kami ni, kami akan buat penilaian kredit lah. Jadi kami akan dapatkan juga salinan laporan kredit untuk kami tahu apa situasi keseluruhan kewangan pelanggan ni. Kemudian kami akan tengok mana yang ada macam status legal ke atau blacklist, AKPK dan sebagainya. Kemudian dari situ kami akan cuba lakukan beberapa simulasi mana yang boleh bantu pelanggan ni untuk sama ada clearkan rekod-rekod buruk ni ataupun kurangkan komitmen ni lah. Tapi sekurang-kurangnya bersihkan rekod tersebut lah. Betul. Kemudian jika ada solusi yang sesuai tu, kami akan kongsikan dulu dengan pelanggan supaya mereka ada ruang untuk buat keputusan lah. Apa yang diorang rasa lebih sesuai dengan diorang. Okey. Apa mungkin melihat peratusan kejayaan mereka? Setelah kadang mereka ni bila terduduk kan, buntu kan. Jadi bila nampak sikit baru nampak cahaya tu. Oh, rupanya boleh kurangkan komitmen, boleh rendahkan downgrade sikit lifestyle tu macam mana? Betul. Kadang ada juga yang sebenarnya dia okey, cuma dia terfikir nak tambah komitmen lagi. Tapi bila datang pada kita, komitmen bulanan dia tetap sama, cumanya dia ada tunai lebihan yang didapat tu lah. Jadi tak ada pertambahan komitmen pun. Jadi dia okey lah kat situ. Bercakap tentang skor kredit, macam mana dia boleh menjadi indikator untuk kita mengetahui sebenarnya status kewangan kita? Kadang-kadang ada orang tak faham tahu tentang skor kredit kita ni kan. Betul. Dia skor kredit ni bestnya lebih dari segi cara kita mengawal komitmen, pinjaman, komitmen dan sebagainya lah. Sebenarnya tak semestinya tak ada komitmen ni skor kredit akan bagus. Betul, itu yang orang ingatkan kan. Kita tak ada komitmen, tak ada pinjaman, tak ada personal loan, skor kredit kita cantik. Dia bukan macam tu. Dia macam apa komitmen kita ada, walaupun ada 3 kredit card sekalipun, ada 2 personal loan sekalipun, tapi kalau pembayaran semua cantik, itu akan meningkatkan skor kredit lah. Bila ada je yang terculas tu akan menjejaskan skor kredit anda. Itu dia. Jadi kalau ikut umur lah pengalaman tuan kan, kategori umur berapa yang banyak sekali terjerat dengan hutang ni? Yang pelanggan kami rata-rata kebanyakannya pertengahan 40-an ke 50 lah. Pertengahan 40-an Maksudnya kalau ikutkan umur tu dah matang dan stabil kita anggap kan? Sebenarnya waktu umur tu pun banyak yang dah teruk sebenarnya. Kalau boleh datang lebih awal pada kita, lagi mudah untuk kami bantu. Peratusan berjaya terlebih tinggi. Betul. Sebab kadang mungkin ada yang belum boleh buat waktu tu, tapi kami akan buat kiraan untuk masa ke hadapan. So saya akan bagi tahu pelanggan tu lagi 5 bulan baru boleh. Lagi tahun depan baru boleh. Dia orang kena tunggulah. Ada juga yang akan tunggulah. Okey. Baik. Mungkin Puan Azhar nak kongsikan sesuatu supaya sebelum buat hutang mungkin kena fikir banyak kali dulu, ataupun apa nasihat yang diberikan kepada mereka supaya tak menjadi Ada lagi tak? Adalah ke Puan Azhar? Allah, tak apa. Terima kasih banyak-banyak Puan Azhar, terputus taliannya. Tapi itulah kan kadang-kadang tu ada ke? Ada Puan? Dapat dengar. Oh, okey. Oh, tak apalah, ada sikit ni. Jadi akhirnya rumusan daripada tuan lah, supaya jangan takut, ada pihak boleh membantu seperti pihak tuan untuk merancang dan dapat kita strukturkan kembali hutang individu ni sendiri. Mungkin ada yang dah hilang arah, macam tak tahu nak pergi ke arah mana, ataupun mungkin yang sebelum ni ada pernah terculas tapi sekarang pun dah ada kemampuan untuk sambung balik. Cumanya nak membersihkan rekod dan nak elakkan daripada, seperti Puan Azhar kata dia lah, panggilan-panggilan daripada sisi kewangan untuk minta hutang sebagainya. Betul. Jadi boleh datang kepada Secretariat Consolidation lah untuk dapatkan khidmat nasihat juga. Kami juga akan membantu untuk membeli hutang-hutang pelanggan dan menstruktur semula dengan pembiayaan barulah dengan rate yang lebih sesuai. Okey.
Semoga dapat memberikan sikit info kepada anda lah, supaya yang pertama, kalau tak ada keperluan kita buat hutang, kalau ada masalah kita dah masuk ke fasa yang mungkin buntu, segera mencari mereka yang ada ilmu untuk membawa anda keluar pada belenggu ini. Mungkin kita boleh strukturkan semula sebelum berada pada kancah bankruptcy ini 50 30 20 tadi kan kita ikut sahaja tu, cubalah sebaik mana. Kadang-kadang kita ni adalah culasnya, kadang-kadang terkona sedikit kan, tapi cuba untuk fikirkan boleh kembali 50% keperluan, 30% kemahuan dan 20% merupakan simpanan kita. Itu dia. Jangan gali lubang tutup lubang ya. Kita nak tutup hutang ni, kita buat hutang yang baru, ada implikasi besar. Terima kasih kepada Cik Muhammad Durrani Aizat Samuel, Ketua Pegawai Operasi Second Chance Consolidations yang berhad, yang berkongsi di sebagai isu hutang dan pensusuran semula hutang individu ini. Ya, kita nak rehat seketika. Bila perlawanan berikutnya? Habib. Lepas ni. Okey, berlawan untuk menyelesaikan hutang-hutang ni kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini Fatri akan bawakan tentang peluang anda untuk infak dan juga wakaf dalam satu platform ataupun laluan yang terbaik, insya-Allah seketika nanti. Kembali di hamparan Jumaat yang bahagia dan tenang ini, tidak bersama dalam usaha untuk membina sebuah masjid dalam infak pembinaan Masjid Kota Warisan di Sepang, Selangor, bersama dengan Duta ataupun AJK Promosi dan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Syed Roslan, yang mana mungkin Ustaz dapat ceritakanlah bagaimana status terkini pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang. Saya difahamkan sekarang ini jumlah penduduk semakin bertambah kan, tapi kita belum lagi dapat menggerakkan usaha yang betul-betul padu untuk pembinaan masjid ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari yang baik bersama dengan orang yang baik dan para penonton yang baik-baik. InsyaAllah hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan infak projek pembinaan Masjid Kota Warisan. Saya berharap para penonton melihat ini sebagai peluang mendapat hamparan ganjaran yang besar pada hari akhirat kelak. Tapi mesti para penonton ingin mengetahui di manakah Kota Warisan ini terletak. Tapak Masjid Kota Warisan ini terletak di Sepang, Selangor, di antara Putrajaya dan KLIA dan Shah Alam Nilai. Jika para penonton melihat kepada kawasan ini, sebenarnya ia kawasan yang mempunyai 18 buah taman dan padat dengan 46,000 penduduk Islam. Sayangnya dengan kepadatan penduduk dengan aktiviti harian ini, tiada masjid bagi keperluan rohani masyarakat, terutamanya untuk solat Jumaat. Hari ini kita hanya ada 2 buah surau Jumaat yang hanya dapat menampung 1,500 orang jemaah sahaja. Tambahan, jangkaan populasi akan meningkat kepada 100,000 pada 2030 dan 90% penduduknya beragama Islam. Kerana itulah Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan mengambil tanggungjawab untuk membina masjid yang sangat diperlukan ini. Oleh itu, hari ini saya ingin menjemput semua para penonton untuk sama-sama terlibat dalam usaha membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sekarang kita giat menjalankan kempen satu rumah RM RM100 sebulan dan infaklah semampunya walau dengan RM RM10, RM20 kerana ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi bekalan pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Ya, jadi Ustaz, cabaran dana ni memang begitu menekan. Jadi apa strategi untuk kita meningkatkan kutipan supaya impian kita untuk memulakan gerak kerja dapat dilaksanakan secepat yang mungkinlah? Disedari tadi jumlah penduduk yang semakin bertambah, dapat menampung limpah jemaah. Nanti kebaikan kalau ada industri sekeliling, lagi bertambah jumlah mereka yang datang ke masjid ini. Jadi strateginya Ustaz. Ya. Baik. Kos pembinaan masjid ini RM25 juta dan jumlah kutipan terkini adalah 8.5 juta. Oleh itu, kami merasakan perlunya keterlibatan para dermawan yang menonton siaran pada pagi ini untuk sama-sama kita membina masjid yang diperlukan ini. Justru ini satu peluang untuk sama-sama kita memperolehi pahala jariah dengan menyambut perintah Allah SWT, wa anfiqu fi sabilillah. Marilah menegakkan agama Allah dengan berinfak. Inilah penanda aras bahawa kita ada visionary akhirat. Adanya jalinan antara kita dengan Tuhan. Dari pihak Jawatan Kuasa Pembinaan, antara strategi yang dibuat adalah membuat kutipan setiap hari Jumaat dari masjid ke masjid di seluruh Selangor dengan kutipan RM5,000 ke RM10,000 sebulan. Untuk para penonton yang ingin menyumbang untuk siapkan bekalan akhirat dan ingin turut serta, kita ada 4 kaedah menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV. Boleh ambil gambar sentuhan. Saya live tak lama ni, peluang keemasan memang sifatnya laju. Dan yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih praktikal. Buka scanner dekat app online bank dan scan
kita juga menerima cek dan juga bendraft, dan keempat, kita mengalu-alukan kedatangan ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan, dan boleh hubungi Encik Zubir di talian 013 999 2023 insya-Allah. Baik, hari Jumaat dikaitkan dengan keberkahan ya. Peluang untuk kita berinfak, kemudian membina masjid pula. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi barangkali untuk ayah ibu, untuk arwah yang kita cintai. Jadi kita dapat Ustaz terangkanlah berinfak pada hari Jumaat. Jadi membina masjid pula tu yang akan mengalir pahalanya sampai akhirat nanti insya-Allah. Tentu antara kita inginkan satu perusahaan perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Dalam dunia perniagaan, rugi itu pasti, untung itu rezeki. Kalau tanya pada para usahawan, suka untung ataupun rugi, mesti untung. Tapi yang menariknya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kepada kita satu modus operandi yang kita boleh berbisnes tanpa ada kerugian walaupun 1%. Perkara ini Allah rakamkan di dalam surah Al-Fatir ayat 29 dan 30. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Firman Allah Ta'ala ini begitu mengasyikkan yang boleh menjadi azimat orang beriman tentang janji dan jaminan Allah SWT berkenaan orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Allah sebut orang yang menginfakkan sebahagian dari kurniaan Allah Ta'ala akan mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sehingga Allah akan menyempurnakan upah ataupun pahala mereka dan Allah akan menambah kurniaannya. Dalam ayat ini Allah janji, Allah jamin kebaikan orang yang berinfak satu perniagaan yang tidak akan rugi. Dan ini disokong oleh sabda Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan. Secara logiknya nak kaya kena menyimpan. Tapi dari kacamata Allah dan Rasulullah, pangkal kaya adalah dengan memberi. Infak, sedekah, wakaf. Logiknya duit akan habis. Justru di sisi Allah pula, satu usaha yang tidak akan pernah rugi dan akan menambahkan lagi kurniaan kepada kita. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan bayaran upah untuk mereka ini. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah kurniaannya. Tapi Allah tak sebut secara spesifik. Apa itu kurniaannya? Ini menunjukkan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita ini satu kejutan. Satu benda yang tidak terduga dan disangka-sangka. Boleh jadi berbentuk kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan dan segala macam kebaikan yang Allah berikan. Maka infak harta merupakan salah satu cara mendapat keuntungan kurniaan daripada Allah SWT, sama ada kita ketika kita tengah sempit ataupun tengah senang. Tambahan pula pada kesempatan berhimpunnya kemuliaan hari Jumaat, moleklah sangat kita berinfak kerana Allah SWT, insya-Allah. Para penonton yang ingin berbisnes dengan Allah tanpa ada rugi, yang ingin dipermudahkan urusannya dan ingin mendapat kurniaan daripada Allah, marilah bersama-sama kita membangunkan Masjid Kota Warisan yang akan menjadi pusat penyuburan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Ruslan yang merupakan AJK Promosi Tuan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Moga menjadi impian untuk membina sebuah lagi masjid di atas muka bumi ini, insya-Allah. Baik, kita berehat seketika, kembali lepas ini banyak lagi rona akan kita paparkan di hamparan Indonesia. Terus bersama kami. Okey, kita nak sukan pula ya. Jumaat ni kita mesti cergas. Karnival Sukan Pediatrik Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Nah, kali ini sebenarnya adalah satu anjuran Karnival Sukan Pediatrik Negeri Sembilan yang dianjurkan oleh Persatuan Pediatrik Hospital Tuanku Jaafar dengan kerjasama sekolah dalam hospital tersebut. Ya, ada 150 pesakit yang turut sertai. Kita saksikan rangkumannya. Bermain dan berinteraksi dengan rakan sebaya adalah salah satu elemen dalam proses pembesaran kanak-kanak. Bagaimanapun, tidak semua berkesempatan melaluinya berikutan penyakit kronik yang dihidapi mereka. Bagi kumpulan kanak-kanak ini, sebahagian besar daripada masa mereka banyak dihabiskan untuk menjalani rawatan di hospital. Menyedari perkara ini, Persatuan Pediatrik Hospital Tuanku Jaafar Seremban dengan kerjasama sekolah dalam hospital buat julung kalinya menganjurkan Karnival Sukan Pediatrik Negeri Sembilan. Karnival yang berlangsung di Pusat Sukan Paroi ini disertai 150 pesakit pediatrik hospital berkenaan. Pengarah hospital Tuanku Jaafar Datuk Dr. Zaliha Matno berkata, penganjuran acara sukan menjadi platform kepada anak-anak ini untuk mengasah minat mereka tanpa menjadikan penyakit yang dihidapi sebagai halangan untuk terus kekal aktif. Acara dimulakan dengan senaman Zumba yang turut disertai oleh ibu bapa pesakit,
Walaupun sedang berhadapan dengan penyakit kronik, raut kegembiraan jelas terpancar di wajah anak-anak ketika melakukan gerakan Zumba berkenaan. Sebanyak 8 acara sukan diadakan di mana setiap peserta dibahagi mengikut kategori umur masing-masing. Antaranya termasuklah bola sepak, bola jaring dan juga badminton. Bagi Muhammad Yusof Iman Muhammad Azman, dia amat teruja sebaik mengetahui tentang penganjuran karnival berkenaan beberapa minggu lalu. Saya ni suka bersukan. Setiap petang saya lari lah, main badminton, kadang-kadang main bola. Jadi gembira lah. Jadi bila saya dapat tahu ada kempen macam ni, saya pun terus tergama lah. Sementara bagi ibu bapa pula, usaha yang dilakukan HTJ ini akan membantu dalam mengurangkan tekanan psikologi yang dialami anak-anak mereka dalam mendepani penyakit yang dihidapi. Dengan anjuran karnival macam ni, bukanlah anak-anak dapat bersukan, jadi ia akan mempercepatkan proses penyembuhan diorang lah. Aktiviti sukan macam ni lagi baiklah sebab dia macam untuk kesihatan anak-anak. So kita boleh tengok sejauh mana dia tahap dia untuk dapat ikut sukan macam ni. Yang pasti, karnival seperti ini bukan sahaja menjadi pengisi program sekolah dalam hospital, tetapi pada masa sama menjadi pemangkit emosi dan pembentukan sasiah kanak-kanak ini. Okey, ceria macam Babas lah. Ya, apa ada betul. Babas ni dan dengan ceritanya di Johor. Karnival Jom Heboh Babas yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November. Berlangsungnya di Padang B Angsana Mall Johor Bahru. Jadi ramai-ramai datang kerana pelbagai aktiviti yang akan diadakan di sana. Contohnya seperti anda akan dapat pelbagai pack barangan ataupun produk Babas secara percuma. Promo goodies lagi bernilai RM10. Dan selain daripada itu boleh menang banyak hadiah menarik dari Babas. Ya, kemudian banyak sampling makanan yang diberikan secara percuma, demo masakan dan juga aksi roti terbang oleh Flying Chef, Chef Mat, dan paling istimewa penampilan khas personaliti media prima. Okey, sepanjang 3 hari karnival berlangsung di Karnival Jom Heboh Babas di Angsana Johor Bahru Mall. Ya, tak sabar agaknya kan. Anda mungkin kalau tak nak ketinggalan tentang pack-pack makanan ni kecil-kecil yang akan diberikan secara percuma, kena datang, kena pergi ke booth Babas. Ini dia MHI X Babas untuk Karnival Jom Heboh Babas yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November ini. Okey, dan kita mengedepankan kembali di MHI di tempat yang sama tapi mungkin ada sikit nuansa berbeza. Paling penting kita nak bicara tentang aspek yang penting iaitu tentang hak mangsa ancaman. Ya, betul. Kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Sedekah di hari Jumaat. Jumpa lagi. Lebih setengah abad kehancuran berketurunan dalam peperangan.